Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami yang berbahagia Dr. Mahadi bin Abu Hassan dan rakan-rakan yang saya hormati. Hari ini, kami akan membentangkan tajuk hubungan insan metafizik. Sebelum kita bermula, biar saya perkenalkan ahli kumpulan saya. Penyampai yang pertama adalah Nazira Aqilah, yang kedua Nur Hazalina, yang ketiga Ainin Sofia, yang keempat Nur Ain Filzana, dan yang terakhir saya sendiri, Nur Ayuni Syahirah. Pembentangan akan dimulakan dengan penyampai yang pertama. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari Ayuni. Saya, Nazira Aqilah, akan menerangkan tentang hubungan insan dan alam dari aspek ekologi. Ekologi dicipta pada tahun 1866 oleh seorang saintis yang berasal dari Jerman, iaitu pengikut Darwin yang bernama Ernst Haeckel. Ernst Haeckel mentafsirkan ekologi kepada dua perkataan Greek, iaitu oikos dan logos. Oikos bermaksud rumah dan logos bermaksud sains. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, ekologi bermaksud suatu kajian tentang hubungan organisma hidup dan alam persekitarannya. Oleh itu, semua hidupan bergantung kepada sesama mereka dan juga persekitarannya untuk terus hidup. Berikut adalah contoh hubungan manusia dan alam sekitar. Pertama, manusia haruslah menyayangi alam sekitar sepenuh hati mereka agar alam sekitar ini dapat dipelihara dan terpelihara daripada sebarang kemusnahan. Seterusnya, susunan alam sekitar. Susunan alam sekitar sedikit sebanyak memberikan kesan kepada aktiviti ekonomi manusia, khususnya kepada mereka yang berada di kawasan terpencil. Hal ini kerana mereka lebih cenderung kepada aktiviti perikanan dan aktiviti pertanian. Seterusnya, setiap individu dalam masyarakat haruslah memainkan peranan penting dalam menguruskan sumber alam dengan teliti agar pembaziran sumber alam tidak akan berlaku. Akhir sekali, mereka haruslah memastikan sumber alam ini tidak akan habis dan tidak akan pupus, kerana alam ini akan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Seterusnya, kepentingan alam sekitar kepada manusia. Pertama, alam sekitar dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat tinggal manusia. Kedua, alam sekitar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda-tanda kebesaran sifatnya dan perbuatannya. Ketiga, alam sekitar ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk manusia melakukan ibadah kepadanya. Akhir sekali, alam sekitar ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kebesarannya, kebijaksanaannya dan kekuasaannya. Penjagaan alam sekitar mengikut perspektif Islam. Pertama, penjagaan agama. Dengan menjaga alam sekitar ini, manusia dapat terus melakukan segala perintah Allah dan dapat memelihara keimanan mereka. Kedua, alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terbentang luas ini menyediakan ruang penelitian dan pendidikan kepada manusia serta merupakan jalan untuk manusia lebih mengenal Allah. Ketiga, penjagaan nyawa. Alam sekitar yang berkualiti menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan manusia serta melindungi mereka daripada sebarang kesulitan dan kesukaran. Keempat, penjagaan harta. Penggunaan sumber alam yang berhemah dan juga teratur perlu diutamakan bagi memastikan kestabilan dan keseimbangan sumber alam. Terakhir, menjaga hak keturunan. Alam sekitar ini merupakan suatu amanah kepada kita. Amanah ini perlulah dipelihara dengan sebaik mungkin untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Baiklah, sekian sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan seterusnya kepada saudari Hazalina. Terima kasih kepada saudari Nazira. Seterusnya, saya, Nur Hazalina, akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk Hubungan Insan dengan Alam dari sudut kosmologi. Menurut Kamus Dewan, kosmologi adalah salah satu bidang falsafah yang mengkaji asal-usul, proses dan struktur alam semesta. Kon merujuk kepada ciptaan teratur berlandaskan ilmu dan hikmah seperti mana yang tersirat dalam firman Allah Ta'ala, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Dalam tradisi falsafah Islam, alam semesta ini khasnya alam tabi'i dianggap sebagai alam al-kaun wa al-fasad, alam keteraturan dan kehancuran. Alam kosmologi dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, alam ketuhanan. Yang kedua, alam gaib. Dan yang ketiga, alam fizikal. Insan.
Baik, kita akan teruskan dengan pengertian insan. Insan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal untuk berfikir serta merupakan sebaik-baik ciptaannya. Hubung kait antara insan dan alam dapat dihuraikan terdapat 3 hubung kait. Yang pertama, insan dan alam keduanya merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, alam diciptakan sebagai tempat manusia melakukan aktiviti serta menjadi khalifah dan bukannya menggunakan nafsu sehingga memusnahkan alam. Dan yang ketiga, tanggungjawab insan terhadap alam. Alam merupakan tanggungjawab manusia bagi mengekalkan kelestarian serta keamanan alam. Setelah penelitian sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa insan dan alam adalah sangat memerlukan antara satu sama lain demi kemakmuran hidup bersama. Adalah menjadi tanggungjawab insan untuk memastikan kemakmuran alam serta menggunakannya sebagai amal soleh dan untuk kehidupan di akhirat kelak. Sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya, kita akan sambung pembentangan ini dengan saudara Ainin. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Hazalina. Saya Ainin Sofia akan menerangkan tentang hubungan insan dengan Tuhan, yang mana merupakan subtopik daripada topik metafizik. Saya akan menerangkan tentang dari aspek kepercayaan, akidah dan kerohanian. Apa itu teori hubungan insan dengan Tuhan? Ia merupakan kepercayaan tentang apa yang benar-benar wujud dekat dalam agama ni. Dia terbagi kepada 2, iaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Seperti gambar rajah ni, yang atas ni adalah Tuhan. Okey, dia bos. So di atas, yang bawah ni merupakan hamba-hamba dia, iaitu manusia, alam sekitar dan haiwan. Yang mana hubungan yang horizontal ini dia adalah disynchronize dengan alam sekitar dan haiwan dan dengan manusia. Seterusnya saya akan bentangkan tentang hubungan vertikal insan. Okey, itu masuk vertikal. Vertikal tu maksud dia tegak, lurus dari atas atau bawah. Dia adalah dalam, kalau ikut graf tu dia y-axis. Contoh hubungan vertikal dalam konteks teori ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana manusia sebagai hamba kepada Tuhan. Contoh, kita akan bincangkan tentang fahaman tentang adakah Tuhan itu wujud. Hubungan vertikal insan dia terbahagi kepada 2 kepercayaan, iaitu ateisme dan teisme. Dari sudut teisme, ia kepercayaan tentang Tuhan itu wujud, walaupun kewujudannya dia tak dapat kesan. Okey, contohlah, teisme ni terbagi pada 2, iaitu monoteisme dan politeisme. Mono dan poli ni dia berasal dari perkataan Yunani, iaitu mono bermaksud satu dan poli bermaksud lebih dari satu. Contoh kepercayaan monoteisme ni ialah agama Islam, iaitu yang mana mengaku bahawa Tuhan itu satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah poli, maksud Tuhan yang banyak, seperti agama Hindu dan Buddha. Yang kedua ialah kepercayaan ateisme, iaitu kepercayaan yang opposite daripada teisme, iaitu kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kata Tuhan itu tak wujud. Pendirian realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda yang nyata, seperti objek-objek fizikal, alam sekitar dan manusia. Contoh ahli-ahli ateisme ni ialah Friedrich Nietzsche dan Richard Dawkins. Kenapa mereka ni berkata Tuhan itu tidak wujud? Dia banyak faktor. Salah satu faktornya ialah mereka tak nampak, mereka tak dapat merasai Tuhan itu menggunakan 5 deria. Contohnya dari mata, mereka tak nampak Tuhan tu ada. Dan mereka tak dapat dengar Tuhan tu bercakap, atau mereka tak dapat pegang Tuhan tu sendiri. Itu contohnya faktor-faktor yang menyebabkan ateisme ni lah. Seterusnya adalah hubungan horizontal insan. Horizontal bermaksud nama data dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Dari teori ini, teori hubungan insan dengan Tuhan, hubungan manusia secara tidak langsung dengan Tuhan melalui makhluk Allah yang lain, seperti alam sekitar,
haiwan, etc. Okay, menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil dan alam ialah insan yang besar. Ini maksud dia. Contoh dekat dalam gambar figure ni, yang lelaki ni mewakili insan dan bulatan ini mewakili alam. Kita lihat pula pada determinisme horizontal insan. Maksud dia kat sini ialah tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Sebab musabab ialah, maksud dia ialah hukum yang diputuskan oleh Allah berdasarkan kepada kewujudan hubungan antara dua perkara yang ada hubungan dengan mukallaf. Sebagai contoh, anak dia akan jadi derhaka kalau dia lawan cakap ibu bapa dia. Ini contoh pada dalil surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Determinisme ni dia terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ni contoh dia kejadian yang berlaku disebabkan kita sendiri. Dan ekstrinsik ni kejadian yang faktor dia disebabkan faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Contoh-contoh determinisme terbagi kepada seperti yang berikut. Contohnya yang pertama ialah adab dengan diri sendiri, yang bermaksud perkara yang perlu dilakukan untuk memperbaiki diri agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dia terbagi kepada tiga, iaitu taubat, murakabah dan mujahadah. Taubat ni contohnya bila kita dah buat dosa, kita mungkin solat taubat, minta maaf dari Tuhan. Dan yang kedua, murakabah. Murakabah ni maksud dia ialah kita merasakan Tuhan itu sentiasa memerhatikan kita. Dan yang ketiga adalah mujahadah, iaitu berjuang melawan hawa nafsu. Dan yang kedua adalah adab dengan ibu bapa, yang maksud bersopan santun terhadap ibu bapa dalam pertuturan, perbuatan dan tingkah laku. Contoh dekat sini, pertama, kita sentiasa mengikut kata ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, sentiasa mendoakan ibu bapa. Dan yang ketiga, terus berbuat baik kepada mungkin rakan-rakan dan kenalan-kenalan ibu bapa walaupun ibu bapa sudah tak ada. Contoh dekat sini. Okay. Ketiga ialah adab dengan haiwan, yang maksud berbuat baik dengan haiwan. Yang ketiga, yang saya akan bagi dua contoh, iaitu mungkin tidak menyeksa haiwan peliharaan. Dan yang kedua ialah sentiasa menyayangi dan berbuat baik terhadap haiwan lah. Yang keempat adalah adab dengan persekitaran, yang maksud menjaga alam sekitar. Dan menjaga alam sekitar bermaksud perbuatan memelihara dan memelihara, pembelaan dan perawatan sungai, hutan dan lain-lain. Sebagai contoh, mengawal pengeluaran asap supaya udara tidak tercemar. So, yang kedua, sentiasa menjaga flora dan fauna. Itu contoh-contoh adab dengan persekitaran lah. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Ain. Silakan. Terima kasih kepada saudari Ainin. Seterusnya, saya Nur Ain Fizana akan membentangkan tentang sistem-sistem metafizik. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu metafizik, apa itu sistem metafizik, dan apakah kaitan insan, alam dan Tuhan. Metafizik. Istilah metafizik berasal dari bahasa Yunani. Meta bermaksud selepas, fizika bermaksud yang mengenai alam. Metafizik bermaksud melangkaui alam fizik. Dari sudut falsafah, menurut Aristotle, metafizik suatu kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum tentang sesuatu fenomena berkaitan alam semula jadi. Ia membincangkan mengenai hakikat, realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Sistem-sistem metafizik boleh dikaitkan dengan fahaman keagamaan. Agama ialah sistem kepercayaan, ianya suatu yang ideal
dan merupakan amalan seseorang. Agama juga merupakan suatu institusi yang dipercayai dan sikap dan perasaan seseorang terhadap satu kuasa gaib. Antara sistem metafizik yang berkaitan dengan fahaman keagamaan ialah monoteism, ateism, polytheism dan monism. Di sini saya akan menerangkan tentang theism. Apakah itu theism? Theism berasal dari perkataan Yunani, theos atau theoi yang bermaksud Tuhan. Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam semesta ini. Ia terbahagi kepada dua, iaitu monoteism dan polytheism. Monoteism. Monoteism berasal dari bahasa Yunani, monon yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, iaitu satu, atau dikenali sebagai agama Tauhid. Bentuk agamanya memiliki seperangkat kegiatan ritual untuk memuja Tuhan, Allah atau dewa dan dewi yang dipercayai. Ia merupakan faham awal dan asli yang berkembang menjadi faham polytheism. Contoh penganut monoteism adalah Yahudi, Kristian dan agama Islam. Apakah pula yang dimaksudkan dengan polytheism? Polytheism berasal dari bahasa Yunani poly yang berarti banyak dan theos yang berarti Tuhan. Ia merupakan kepercayaan kepada pelbagai Tuhan. Bentuk agamanya ialah dengan menyembah dewa yang banyak, iaitu melebihi satu dewa dan dewa-dewa tersebut mempunyai kepribadian sendiri. Faktor utama perubahan pandangan tentang Tuhan dari monoteism menjadi polytheism adalah kerana perubahan cara hidup dan budaya. Antara contoh penganut polytheism adalah agama Hindu dan Buddha. Atheism. Atheism berasal dari perkataan Yunani atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Fahaman atheism mempercayai bahawa Tuhan tidak wujud. Ia menetapkan hujah tiada bukti wujudnya Tuhan. Realiti alam ini hanya terhad kepada wujudan benda nyata seperti manusia, alam sekitar dan objek-objek fizikal. Apakah faktor kemunculan atheism? Yang pertama, perkembangan teknologi dan sains. Apabila manusia terlalu bergantung kepada kemodenan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan sains, maka manusia tidak lagi mempercayai atas kuasa gaib daripada Tuhan. Yang kedua, fahaman sosial progresif. Ia menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu perkara yang boleh berubah mengikut peredaran masa. Akhir sekali, faktor moraliti. Mereka mempercayai bahawa moral tidak wujud daripada rasa takut terhadap neraka atau ganjaran daripada syurga. Akhir sekali, monism. Monism berasal dari perkataan Yunani monos yang berarti tunggal, satu, dan ismi berarti sendiri. Secara istilah, monism adalah perfahaman yang berpendapat bahawa elemen utama dari segala sesuatu adalah unsur yang tunggal atau satu. Unsur-unsur ini boleh dikategorikan dalam bentuk teori, pemikiran, Tuhan dan tenaga. Monism juga boleh dianut oleh idealism dan rationalism yang memberikan tekanan pada sifat dasar yang satu yang berdasarkan kenyataan. Monism berpendapat bahawa hanya ada satu zat yang membentuk kenyataan. Dualism memegang dua dan pandangan pluralism ada banyak. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, Saudari Ayuni akan membentangkan tentang sistem metafizik yang kedua. Terima kasih, saya akan teruskan. Sistem-sistem metafizik seterusnya adalah pluralisme, mekanisme, realisme dan idealisme. Pengertian pluralisme adalah
Pluralisme berasal dari istilah bahasa Inggeris plural yang merujuk kepada kewujudan lebih daripada satu entiti. Dalam konteks falsafah klasik Greek, lawan bagi pluralisme ialah monisme, dan kedua istilah ini merujuk kepada falsafah metafizik, perdebatan antara dua aliran pemikiran tentang unsur kewujudan alam. Dalam konteks falsafah moden pula, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah plural dalam karya akademiknya yang bertajuk The Pluralistic Universe. Bermula dari penggunaan itulah, maka istilah pluralisme mula diguna pakai dalam konteks politik, budaya, etika, moral dan agama. Ciri-ciri pluralisme adalah pluralisme agama, pluralisme ilmu pengetahuan, pluralisme sosial, pluralisme media dan pluralisme budaya. Mekanisme. Definisi mekanisme ialah cara sesuatu bekerja atau cara sesuatu dibuat. Ia juga adalah aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian di dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum alam sebab akibat. Dan proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Realisme. Definisi realisme adalah aliran yang beranggapan alam kebendaan sebagai realiti. Keseluruhan realiti adalah alam fizikal dan apa juga di luar alam fizikal termasuk yang terdapat dalam pemikiran tidak dianggap realiti. Dalam konteks ini, kebendaan adalah nyata dan wujud di luar akal orang yang melihatnya. Realisme terbahagi kepada dua, iaitu realisme natural, sains, dan realisme nasional, manakala realisme nasional pula terbahagi kepada dua, iaitu realisme klasik dan realisme agama. Realisme nasional berpendapat bahawa kebendaan dan kerohanian telah dicipta oleh Tuhan. Realisme klasik berpendapat apa yang dikatakan benar adalah benar untuk semua orang dan bukan hanya kepada golongan masyarakat atau bangsa tertentu sahaja. Realisme agama berpendapat bahawa manusia merupakan makhluk yang abadi dan ditempatkan di atas muka bumi ini untuk mentaati dan mencintai penciptanya. Manakala, realisme natural pula berpendapat kaedah sains mestilah digunakan dalam falsafah dalam usaha untuk mendapatkan sebarang pengetahuan yang sah mengenai keadaan manusia. Idealisme. Definisi idealisme adalah idealisme berasal dari perkataan Yunani. Idea, iaitu idea, isme, iaitu ajaran atau faham. Idealisme mempercayai bahawa semua perkara yang dialami oleh fikiran adalah hasil pemikiran mutlak. Ia juga merupakan falsafah yang tertua sejak zaman India Purba di timur dan zaman Ptolemy di barat. Ia merupakan aliran seni yang bersifat impian atau khayalan dan ia menekankan bahawa jiwa atau kerohanian manusia adalah penting dalam kehidupan alam semesta. Metafizik falsafah idealisme menetapkan bahawa asas kewujudan sesuatu itu adalah dalam bentuk rohani pemikiran. Selain itu, kerohanian adalah unsur terpenting dalam kehidupan dan juga manusia bertanggungjawab terhadap akibat bagi setiap tindakan yang mereka lakukan. Sekian sahaja penerangan daripada kami. Sekian, terima kasih.